Maafkan saya. Kejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam guru berjiwa pendidik. Nama saya Nur Syamira Syuhada binti Pak Z dari kelas P PISMP Bahasa Melayu 8. Hari ini saya akan mengajarkan penggunaan satu aplikasi persembahan iaitu Canva. Canva ni saya boleh katakan dalam 10 orang pelajar, 9 orang pasti akan menggunakan Canva kerana ianya merupakan satu aplikasi yang memudahkan serta boleh menarikkan lagi kita punya PDPR tu. Okey. Jadi, Canva ni dia kategorinya hanyalah dua, iaitu yang pertama untuk yang free lah, basic account. Yang kedua Canva Pro. Canva Pro ni mempunyai banyak lagi features yang menarik dan banyak lagi lah kelebihan-kelebihannya yang akan saya terangkan sebentar lagi. Okey, sekarang ni saya menggunakan akaun e-pembelajaran saya iaitu Syamira e-pembelajaran, email pembelajaran lah. Jadi Canva saya bukanlah Canva Pro dan saya akan tunjukkan perbezaan Canva Pro dan juga Canva Basic sebab saya ada dua-dua. Sebab saya menggunakan dua email, satu email personal saya dan satu lagi email pembelajaran. Yang mana email personal saya adalah Canva Pro. Ayolah sama-sama kita lihat perbezaan Canva Pro dan Canva Basic ni. Okay, kita search presentation. Okay, nampak tak? Kat sini RM paid maksudnya this template contain paid elements. Saya zoom, nampak? This template contains paid element. Maksudnya kalau kita nak guna, kita kena keluarkan duit, kita kena bayar. Okay, nampak? Contoh saya tekan. Mengambil masa sedikit. Okay. Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Maksudnya lepas kalau kita edit dah template ni, kita tak boleh nak download. Nampak? Kena ada Canva Pro. Ataupun satu gambar ni berharga RM5. Jadinya, nak tak nak kita kena guna yang basic je lah. Yang tak payah bayar. Kita tengok ada tak yang tak payah bayar? Ada. Nampak tak yang kosong ni? Yang tak ada, nampak tak? Yang ada RM ni kena bayar. Yang tak ada ni tak perlu bayar. Itulah kalau basic. Jom kita pergi kepada account Canva Pro pula. Ni Canva Pro. Saya gunakan saya punya account personal. Okay, mari kita pergi dekat presentation. Tengok ada tak RM macam yang account basic tadi? Nampak? Tak ada. Yang adanya nampak tak tulis ni? Canva Pro. Canva Pro subscribers get this template for free. Maksudnya saya boleh access template ni tanpa mengeluarkan lagi duit. Maksudnya masa saya subscribe tadi kan saya telah bayar. Tak perlu bayar dua kali. Kita boleh gunakan macam biasa. Makna kata kalau saya nak download nanti, saya boleh download. Tak perlu bayar macam yang basic tadi. Berapa harga untuk yang Pro ni? Mari kita lihat. Okay. Macam mana? Kita ni. Try Canva Pro. Okay. Try Canva Pro. Apa yang kita dapat dengan Canva Pro ni adalah ada 100 juta premium photos, video dan juga elements. Ada 3,000 premium fonts. 610,000 premium templates. Kita boleh resize, kita boleh buang background kita dan juga ada animation. Lepas tu kita ada 100 GB storage. Buatlah banyak mana pun templates. Boleh kata unlimited jugalah. Tapi saya rasa tak ada orang pun yang boleh sampai 100 GB ni. Tapi makna kata lagi besar dan lagi banyak features yang kita dapat daripada yang basic lah. Mari kita tengok Contoh saya tekan yang free ni. Okay, harganya berapa? Harganya untuk per tahun adalah RM249. Kalau untuk bulan RM29.90. Saya subscribe yang tahunan. Okay. Mari kita pergi yang dekat Canva Pro. Saya akan terangkan dekat Canva Pro je lah. Sebab yang ni lagi banyak, lagi sedap. Saya nak olah semua features yang ada. Okay. Okay, mari kita lihat satu persatu. Yang mana dulu kita tengok? Kita tengok yang tepi ni, nampak? Home ni adalah laman utama lah, nampak. Yang ni adalah recent design kita buka, yang kita buat dan sebagainya. Yang your projects ni adalah
projek-projek ataupun templates yang telah kita tulis, yang telah kita buat, yang telah kita reka, semua akan berada di sini. Makna kata, jangan bimbang. Setiap projek yang kita buat tu tak akan hilang, ianya akan automatically save dekat sini. So, kalau kita tiba-tiba masa kita tengah buat Canva tu, bateri habis, makna kata. Nak jadikan cerita bateri habis. Jangan bimbang, kita buka je balik laptop dan kita pergi kat your project ni. Saya zoom dekat your project ni. Dan automatically, kita akan dapat kita punya project tu balik. Jangan bimbang. Okay, kalau share with you ni, kalau ni adalah untuk kita buat sesuatu Canva tu, sesuatu template tu kita hias, kita buat bersama rakan kita. Okay, mari saya pergi kat satu contoh. Nampak tak? Saya buat yang ni Syazana, rakan saya yang bina templates ni. Dan kami kongsi bersama. Tengok sini. Saya ownernya adalah Syazana. Nampak tak? Saya boleh share link ni. Kita buat bersama-sama. Okay, saya back balik. Ini adalah maksudnya fungsi yang share with you ni adalah kita buat satu templates tu kita buat bersama rakan-rakan kita. Kalau your projects ni kita buat berseorangan lah. Kalau test ni yang mana yang kita dah delete. Saya tak delete lagi setakat ni. Okay. Kat yang bawah ni tak ada apa-apa sangat pun. Tanpa membuang masa, mari kita discover benda lain pula dekat depan ni. Okay, nampak? Untuk templates, kita ada banyak untuk social media. Misal kata kita nak buat Instagram stories, tak nak yang biasa-biasa yang takat gambar. Dekat phone terus post. Tak nak kita nak buat extra plus ordinary. Kita pun pergi dekat Canva. Kita pergi dekat Instagram stories, kita pilih. Okay, contohlah kita pilih templates ni. Kita tekan customize this template. Nak buat story. Sekarang ni kan bulan Ramadan. Saya pun katalah Ramadan saya adjust lah. Ramadan kita kecilkan macam, dan features ke atas ni nampak tak saya guna anak panah ni. Semua ni anda semua takkan terpandai sebab ini adalah sama features ni macam dekat Word. Macam tu, jangan bimbang. Okay, saya tulis Ramadan. Ramadan Karim. Karim. Dan jangan bimbang, kita boleh adjust dia punya font, dia punya besar. Semua kita boleh adjust. Okay. Lepas tu, lepas dah siap ni, janganlah lupa nak tukar apa tu, nama files ni. Itulah Ramadan. Macam tu. Kita boleh tekan share, kita tekan download. Tak payah tekan download, kita nak terus, tak naklah download, nak terus post dekat Instagram kita. Kita tekan share on social. Kita pun tekan Instagram personal kita. Lepas tu kita ambil phone kita. Okay, masa ni saya tunjuk lah. Alang-alang kita buat tutorial kan. Kita tunjuk lalu macam mana caranya. Okay, kita buka dekat Instagram dan kita scan. Kita scan. Lepas tu kita terus post. Okay. Sementara tunggu yang ni, kita pergi kat templates balik. Nampak tak? Kita ada banyak. Kalau kita nak buat maafkan saya. Kalau personal ni, kita nak buat invitation. Contohnya kita kahwin, nak buat card. Takkanlah nak start daripada Word, daripada kosong. Banyak kita nak edit kan. Jadi kita buka Canva, kita edit dekat situ. Lepas tu, business. Business ni untuk kalau kita nak buat business cards, logos, website dan sebagainya. Marketing, education and juga trending. Semuanya ada. Dalam Canva ni kita boleh edit pelbagai benda dengan menggunakan hujung jari kita. Jadi sebagai seorang guru, kita bolehlah buat kita boleh buat slide dan kita boleh paparkan semasa PDPR yang mana boleh menarikkan lagi kita punya sesi PDPR tu, dan murid-murid confirm akan suka. Jangan bimbang cikgu-cikgu. So, kita pergi dekat home balik. Kalau nak pergi home, tekan je dia punya, nampak tak Canva ni? Kita tekan home. Okay, saya pun nak search. Hari ni cikgu rasa cikgu nak buat presentation. Nampak tak? Kita pergi dekat template presentation. Okay. Banyak sangat templates yang ada, dan yang menariknya sebabkan kita ni dah Canva Pro, semua kita boleh guna tanpa perlu bayar lagi. Jangan bimbang. Dan saya rasa sebagai seorang pelajar, subscribe Canva Pro ni adalah merupakan bukan benda yang membazirkan. Sebabnya ni sangat membantu untuk memudahkan sesi PDP, untuk membuat pembentangan, siapkan kerja khusus, untuk pentaksiran berterusan,
untuk tutorial dan pelbagai lagi. Semuanya boleh gunakan Canva. Kalau nak buat perteminda ke, nak buat slide ke, guna je Canva dan ianya akan siap. Cantik pula tu dan sangat menarik. Percayalah cakap saya. Kalau tak percaya, okey, cepat kita tunjukkan dalam sesi tutorial ni. Okay, saya nak tunjuk. Okay, nak pilih dululah yang mana yang menarik. Dan juga kita boleh lihat kat sini nampak tak? Mana? Nak tunjukin nampak tak ni? Kita boleh start kalau kita rasa template ni sangat menarik dan kita nak guna pula pada masa hadapan, kita boleh start, kita boleh bintangkan dia, tekan je bintang ni. Dan kat sini kita boleh tengok, kita boleh lihat 1/10, maksudnya ada 10 slide dalam ni. Kita pun fikir-fikir, rasanya nanti aku nak buat slide dalam 20, tak sesuai lah. Saya dah banyak sikit, macam tu. Jadi hari ni saya nak pilih satu template yang saya rasa agak menarik untuk saya tunjukkanlah dalam tutorial kita kali ni. Okey. Mana ni yang saya nak? Banyak sangat, kadang-kadang rambang mata, tak boleh nak pilih template mana. Sekejap yang ni, sekejap yang ni, semuanya menarik. Okay, jadi dengan saya pun rambang mata sekali ni. Okay, jadi kita pilih satu. Mana tak tu banyak sangat. Kalau Canva Pro ni lagilah, tak terkata banyak dia. Rasa macam rambang mata betul ni. Macam dekat bazar Ramadan pula. Okay. Mana? Okay, nak pilih ni lah. Okay, nampak tak ada 10. Kalau kita nak guna, just klik dan dia akan terus pergi dekat new tab dan pergi dekat template yang kita nak tadi. Okay. Kita tekan balik dan kita apply all 10 pages. Makna kata kita naklah guna satu page kan. Kita nak guna ke semua page tu. Jadi kita tekan je apply all 10 pages. Okay, saya akan ajar satu persatu kat sini. Saya rasa kalau saya tak ajar pun cikgu-cikgu boleh explore sendiri. Tapi tak apa, kita nak mudahkan kerja orang. Buat kata pujangga ke. Kalau kita mudahkan kerja orang, Allah akan mudahkan kerja kita. Jadi pertama sekali kat sini, kita tukar dulu nama. Okay. Saya nak buat slide ni berkenaan dengan kata nama khas. Lepas kita dah rename kat sini, dekat kita punya tab ni auto akan rename juga. Jangan bimbang, kita tak akan susah-susah lah nak cari. Okay. Saya akan terang features kat atas dulu ya. Kita akan bagi satu persatu. Okay. File ni, maksudnya kalau kita nak save ke, nak buat make copy ke ataupun download, tapi tak penting sangat sebab kita akan kat share ni pun boleh. Jadi kita bagi resize. Resize ni Canva Pro je yang ada. Kalau Canva Basic tak adalah. Kadang-kadang kita nak buat, kita nak tukar kita punya slide ni kepada banner. Jadi kita boleh tukarlah dia punya, kita boleh resizing kita punya template tu. Contoh saya kata copy and resize. Dibuka yang baru dan dia resize lah. Ikut yang spesifikasi kita nak. Saya nak buat dalam banner. Jadi saya buatlah 1920 darab 480 pixel. Nampak tak bentuk macam ni? Bolehlah kita letak dalam kita punya Google Site. Macam tu. Jadi hari ni kan saya kata saya nak buat slide je. Jadi saya rasa dia punya sizing ni dah elok. Okay. Dekat sini, apa function ni? Nampak tambah ni. Nilai yang saya terang tadi. Kalau kita nak buat template nak buat bersama rakan-rakan untuk tujuan berkumpulan, kita tanya je email. Okay, contohnya saya nak add kawan saya. Kawan saya namanya Miza Carmila. Nampak tak saya search? Dah ada dah sebab saya dah biasa dah buat projek dengan dia. Kita tekan dan kita tekan send. Okay, saya tak send lah kali ni. Terkejut dia tiba-tiba dapat. Okay, kita boleh juga send to teacher. Okay, select ke teacher. Sebab saya masuk dalam ni, so saya boleh message. Cikgu dah siap dah apa kalau kita join dalam satu kelas tu. Untuk share, kebiasaannya kita guna sangat send to teacher tu. Sebab apa kita akan guna share ni. Share ni, kita boleh tekan download. Maksudnya kita boleh download dalam bentuk PDF, JPG, PNG, PDF. Kalau kita tahu, PNG ni apa? JPG ni apa? Jangan bimbang. Dia dah terang dah kat bawah tu. Kalau PNG ni, high quality image. Maksudnya dia punya gig besar lah sikit. Kalau JPG small size image. Kalau PDF standard ni small. Dan dia juga ada yang dia suggested. Mungkin dia kata yang ni lah paling sesuai untuk kita. So kita boleh. Dan kita boleh download dan dia auto save. Nanti saya akan tunjuk pada akhir saya buat nanti bahawa saya akan tunjuk macam mana dia save dalam laptop kita. Okay. Seterusnya.
Nampak tak? Kita boleh juga present. Present ni saya tunjuk lalu lah. Sebab ala-ala kita ni. Kalau kita tekan present. Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak menarik itu? Dan kita boleh present tau. Kita boleh share screen semasa Google Meet PR dengan rakan-rakan. Dengan anak murid kita dalam kelas. Kita boleh share screen dan kita present. Macam tu. Macam tu lah kisah dia. Dah terang dah dekat bahagian atas ni. Semua saya dah terang. Ni kalau kita buat collaborators lah. Tak penting sangat. Kita pergi yang tepi ni. Okay, yang tepi ni pula adalah templates. Template ni kita dah pilih tadi daripada yang kat sini tadi. Dah bimbang. Dah settle. Elements. Elements ni apa function dia? Elements ni tak ni. Dia dah tulis kat sini. Search anything from Canva. Maksudnya kalau saya kan. Saya pernah search arrow. Saya nak arrow. Tapi saya nak warna black. Kita spesifikasikan yang boleh. Contoh ada yang animation. Ada yang bergerak. Ada yang tak ada. Kita boleh tekan. Dan auto akan masuk ke dalam kita punya. Kita punya Canva. Nampak tak? Kita boleh adjust lah ni. Kita nak sengit ke. Macam mana ke. Macam tu. Upload ni adalah daripada laptop kita. Kita nak masukkan dalam Canva ni. Macam saya ada yang saya download saya punya image dan pelbagai lagi. Just tekan upload image. Upload media, maafkan saya. Pergi dekat kita punya pictures dan open. Okay. Saya tak buat lah. Sebab saya dah ada. Contohnya saya letak muka saya. Jadi kita insert. Okay, letak kat sini. Kita pun edit lah. Kita punya nama ni. Apa tadi kita nak buat? Kata nama khas. Macam tu. Arrow ni. Okay. Maafkan saya. Kata nama khas. Lepas tu kita edit. Cikgu Syamira. Macam tu. Syamira. Ni kita delete pun tak apa. Kita boleh delete je. Tak semestinya kita kena apa yang dibagi tu. Okay. Kita maafkan saya. Buat sikit. Saya punya mouse ni. Okay, letak kat sini. Syamira. Okay. Kata nama khas. Okay, text ni kita boleh add lah kalau kita nak add heading ke, subheading ke, and a little bit of body text ke. Macam ni kan. Ni dah ada. Kita just tulis dekat sini. Dan audio kita boleh juga masukkan lagu semasa kita nak start tu kan. Okay. Kita buat sebelum kita belajar, cikgu slide pertama tu kita nak menyanyi dahulu. Boleh. Jangan bimbang. Semua benda boleh. Contoh saya add kat sini ya. Nampak tak? Internet saya sedikit lambat. Kan saya. Logos. Kalau kita ada pernah buat logo, drag je kat sini. Nanti kita boleh insert senang lah. Dan more ni. Tengok dah pasal audio. Sebentar sekejap ya. Maksudnya kita boleh letakkan emoji, Giphy, Google Maps dan pelbagai lagi. Sebab Canva ni saya dah kata memang banyak sangat dia punya benefits yang kita boleh gunalah untuk memudahkan dan merancangkan lagi PDPR dalam kelas. Jadi, ni saya dah siap lah ni. Dan ke atas ni saya rasa mungkin saya akan terangkan sedikit sebab memang mostly ramai dah tahu sebab dia punya features ni adalah seperti words lah. Kita ada pelbagai apa ni orang panggil tulisan. Ada pelbagai fonts. Tengok ni yang bentuk crown ni Canva Pro je boleh. Lagi banyak lah tau ni. Scroll tak habis. Banyak sangat pilihan yang kita. Memang rampak mata lah kalau guna Canva ni. Kita boleh adjust dia punya font size tu nak besar mana. Kita boleh adjust warna kita punya tulisan tu besar kecil, boleh garis, boleh nak pergi tepi ke kanan ke belakang, semua boleh kita boleh adjust, boleh letak dot, boleh delete 1, 2 dan boleh tambah effect. Effect ni contohnya kita nak nampak macam nampak biar ada shadow lah boleh. Nampak macam terangkat sikit boleh. Lepas tu kita pun adjust lah biar nampak berkilauan sikit macam tu. Animate ni adalah nampak tak? Di macam tu. Macam tu lagi menarik. Murid-murid masa belajar tu. Wow, hebatnya slide cikgu aku ni. Selama ni slide biasa je. Apa yang rasa cikgu? Cikgu guna Canva. Boleh lah macam tu kan? Okay, maksudnya. Lepas tu kita ada apa lagi? Kita ada position. Position ni macam, okay, nampak tak ada layer kat sini? Contohnya cikgu nak naikkan layer. Saya nak naikkan layer yang warna pink ni. Tekan position. Forwards. You berada di atas lah.
atas yang warna putih tadi. So saya tekan backwards. Boleh lah. Nampak ada layer tu. Ni just kita nak layerkan sesuatu. Kita punya design tu. Yang ni adalah untuk kita copy style, transparency, dan ada link. Ni untuk only allow replace content dan sebagainya. Saya terang yang basic-basic je. Cikgu try dulu. Nanti apa-apa boleh tanya. Okay. Jadi lepas dah siap tu, kita share, kita masa Google Meet tu, hari ni cikgu tak nak bercakap saja. Cikgu akan, cikgu nak tunjuk satu aplikasi ni, Canva, dan cikgu nak, apa tu? Share screen cikgu. Kita pun share screen, kita present dalam Google Meet tu. Okay, maafkan saya. Boleh standard je juga autoplay. Maksudnya autoplay tu, kita tak boleh tekan, dia terus pergi ke slide seterusnya. Tak nak lah, saya nak standard present. Nampak? Kali dengar lagu. Macam tu. Kita pun alih slide sebab saya ambil yang manual. Okay, macam tu. Menarik kan? Dan sangat mudah. Semuanya teknologi berada di hujung jari. Jangan bimbang. Okay, lepas tu, apa lagi nak tahu pasal Canva ni? Macam saya dah tulis tadi, kita boleh download dalam pelbagai PNG, PDF dan pelbagai lagi. Okay. Itu je lah saya rasa yang penting mengenai Canva ni. Nampak tak banyak gila dia punya templates. Dan kita boleh cari pula, tak nak presentation, nak buat banner. Search. Nampak banyak banner. Lepas tu, kita kan, cikgu-cikgu kan pegang Google Classroom kan. Kita nak, tak naklah Google Classroom yang bosan, yang monyok tu. Kita nak Google Classroom yang menarik, nak hias dia punya banner Google Classroom tu. Boleh? Takkan tak boleh. Kita pun search Google Classroom punya banner. Okay, macam saya search untuk Google Classroom, nampak tak? Dia punya sizing tu dah memang tepat untuk Google Classroom. So, kita pilih satu yang kita nak dan kita boleh edit lah. Contoh saya tekan yang ni. Saya ajar subjek bahasa Melayu. Jadi, saya bolehlah kita hias kita punya classroom tu. Kita bahasa Melayu. Melayu. Apalah murid-murid macam, cantiknya, seronoknya nak belajar. Kita akan tambahkan lagi minat murid-murid untuk enjoy dalam kelas tu. Tak adalah stres-stres. Okay, nampak bahasa Melayu. BM 8 misal kata macam tu. Dan saya rasa setakat itu saja daripada saya tentang penerangan Canva ini. Apa-apa yang kurang daripada saya mohon maaf. Tetapi kita jumpa lagi untuk video tutorial yang seterusnya. Sebelum saya terlupa, Canva juga kita boleh record presentation semasa kita tunjukkan slide. Kita boleh juga edit muka kita kat situ macam dalam CapCut. Tetapi saya tak boleh nak tunjukkan sebab saya tengah record melalui OBS. Jadi nanti saya akan terangkan di lain hari. Sekian, terima kasih.